أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan berada di halaqah ilmu pada pagi yang penuh barakah ini. Dan diingatkan kepada para pecinta ilmu semua, pastikan tutupkan mic sepanjang kuliah berlangsung. Mudah-mudahan kuliah kita dapat berjalan dengan lancar insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri untuk menyampaikan syarah berpandu kepada pengajian berkitab kita iaitu Qalbun Salim. Dengan segala sukacita dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bonda Noh sebagai moderator kita pada pagi ini. Dan seterusnya yang saya kasihi ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Dan mudah-mudahan kita sentiasa menjadikan diri kita seorang yang istiqamah dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu, walaupun secara online ataupun secara bersemuka. InsyaAllah. Dan Bodeno, insyaAllah hari ini pengajian kita bukan Qalbun Salim, tetapi kitab kita Al-Adab Al-Mufrad. Saya ikut pada penyataan yang diberi. Oh ya ke? Apalah Ustaz, teruskan Ustaz. Takut ada yang buka buku salah. Itulah. Saya pun ikut panduan yang pengerusi bagilah. Tak apa. Teruskan Ustaz. Hari ini pengajian kita tentang kitab Al-Adab Al-Mufrad, hadis ke-39 dan juga muka surat ke-68. Boleh muka surat ke-68, hadis yang ke-39. Bagi mereka yang ada buku, boleh buka. Bagi mereka yang tak ada buku, sila bukakan telinga anda untuk mendengar. Lagi beli kedai buku Banggu ada ke tak? Kalau ada nanti cari, kalau tak ada tak apa. InsyaAllah kita catiklah dulu. Cuba carilah. Kalau ada, insyaAllah hadis yang ke-39, babu hal yaqulul maula inni min fulani. Bab pada menyatakan, bolehkah hamba berkata, sesungguhnya aku dari kabilah fulan. Maksudnya, adakah seseorang itu boleh menceritakan kabilah ni apa, Bonda? Kabilah ni macam satu kaum. Daripada siapa engkau? Macam Bonda, macam Mak Wan, dia daripada mana? Keturunan siapa? Maknanya, boleh tak kita sebut pada orang? Tetapi nak sebut keturunan ni boleh. Tapi kadang-kala ada benda-benda yang menjadikan sesuatu orang pandang tinggi, kita kena sorok-sorok. Contoh, aku ni daripada keturunan Sayyid. Sayyid ini adalah keturunan Nabi SAW. Aku daripada keturunan Said. Kita boleh sebut daripada mana suku kaum kita daripada mana. Tetapi ada kalanya, kalau benda-benda yang kita kata, kalau kita kata kita keturunan Nabi, tapi kita perangai tak akhlak macam Nabi pun bahaya. Keturunan tak menjamin sesuatu apa-apa pun. Cuma salah silah kabilah kita dalam keadaan yang baik. Kan kita sendiri tak tahu. Mungkin nenek moyang kita dulu Portugis ke, Bugis ke. Mungkin orang Belanda, mana tahu. Kita tak tahu. Tersebut saja. Makanya tuan-tuan dan dirahmati, boleh tak kata aku dari kabilah sekian dan sekian. Maka hadis mauquf, hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala hadatsana Wa'il bin Da'ud dan Taimi qala hadatsana Abdurrahman bin Abi Habib qala li Abdullah bin Umar mimman anta qultu min Taimi Tamim qala min anfusihim an min wala mawalihim qultu min mawalihim qala fahalla qulta min mawalihim idza. Daripada Abdurrahman bin Abi Habib, beliau telah bertanya kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dari kabilah mana engkau? Daripada kabilah mana engkau?
Aku menjawab dari suku Taim, dari suku Bani Tamim. Bukan qalbun salim, buka kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau ada, kalau tak ada, kita boleh beli dekat Shopee murah. Kalau bukan dekat Shopee pun boleh pergi di wisma-wisma yang ada jual buku, insya-Allah. Maka kata Abdullah bin Habib, beliau telah bertanya kepada Abdullah ibn Umar, dari kabilah mana engkau? Aku menjawab dari suku Taim, satu suku dari Bani Tamim. Beliau berkata dari kabilah mereka atau hamba mereka. Aku berkata dari golongan hamba mereka. Abdullah ibn Umar berkata, lalu mengapa tidak engkau katakan dari golongan hamba mereka? Maknanya, ketika mana Abdullah ibn Umar bertanya, beliau berkata telah bertanya kepada Abdullah ibn Umar, kau ni daripada mana? Contoh soalan gitulah. Kau daripada mana? Maka dia kata, aku dari suku Taim, satu suku dari Bani Tamim. Maknanya, Abdul Rahman pun tanya, kamu ni daripada kalangan kabilah atau hamba? Hamba ni apa ibu-ibu? Dulu kita panggil hamba ni sebagai merdekakan hamba. Hamba ni maksud dia mempunyai tuan. Maka hamba dengan kabilah dia beza. Kabilah adalah orang yang mempunyai hamba. Kabilah macam kaum, satu keturunan, bukan hamba. Hamba ni keturunan daripada orang lain. Maksudnya hamba ni orang lain yang duduk sekali dengan kita. Contoh sebagai pembantu rumah. Maknanya mereka ini sebahagian keluarga kita, tapi mereka cuma hamba. Makna walaupun mereka luar daripada kita, kita kena muliakan mereka. Makna sebab itu kata Abdullah bin Umar dan kata Abdul Rahman bin Abi Habib, katanya, kau ni daripada kabilah mana? Atau hamba mereka. Makna kamu ni daripada suku kaum ke? Atau daripada hamba suku kaum tersebut. Maka dari golongan, maka Abdullah bin Umar pun kata, dari golongan hamba mereka. Abdullah ibn Umar berkata, lalu mengapa kau tidak mengatakan dari golongan hamba mereka? Maknanya, tak perlu dimalukan daripada mana kita, siapa kita. Maksudnya dalam hadis ini, ayat-ayat bunda rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdul Rahman bin Habib tegur kepada Abdullah ibn Umar, kenapa kau sebut engkau sebahagian daripada suku kaum Bani Tamim, sedangkan kau adalah golongan hamba? Kenapa engkau tak menyebutkan engkau daripada golongan hamba mereka? Maknanya kau mengakui siapa kau sebenarnya. Kau bukan kabilah, tetapi engkau hanya hamba bagi kabilah mereka. Makna tidak ada apa yang berlaku. Maknanya setiap apa pertanyaan orang, kau daripada mana? Engkau ni daripada keturunan mana? Engkau ni mak ayah kamu daripada mana? Ataupun kita sebut datangnya daripada mana? Maka kita jangan berkata sesuatu yang bohong, melainkan kita kena jujur. Kita daripada mana? Siapakah kita? Kita tak mau jadi orang yang talam dua muka. Bermaksud apa ibu-ibu dan rahmati Allah? Kita jumpa orang, sebabkan kita tak nak merasa rendah diri, kita sebut sesuatu yang menampakkan kita ni orang yang hebat. Padahal kita bukan daripada suku kaum yang hebat ataupun daripada keturunan yang hebat. Tetapi kita tak perlu berasa malu sebab memang itu keturunan kita. Maka teguran Abdul Rahman bin Abi Habib ni, saat ditanya kau ni daripada suku kaum mana, maka bercakaplah dalam keadaan benar. Ada kalanya keadaan yang kau sebut tadi lebih baik daripada engkau mengatakan sesuatu yang kau tidak kata. Kan Allah sebut dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mengatakan sesuatu yang kau tak lakukan. Maksudnya Allah tegar, kalau bukan kita daripada suku kaum itu, ataupun bukan kita yang buat, ataupun bukan kita yang sepatutnya menyebut, contoh, kita sebut sesuatu yang bukan diri kita, maka Allah tegar, wahai kamu orang-orang yang beriman, kenapa kau mengatakan sesuatu yang engkau sendiri tak lakukan, dan bukan diri engkau sendiri, tapi engkau buat. Tapi kita ada kalanya kita suka cakap, tuan-tuan dirahmati Allah, muka surat 68. Kadang kita sendiri bila bercakap dengan orang, tak adalah aku ni. Jadi seolah-olah kita menyembunyi diri kita, tetapi menyebut sesuatu yang bukan kita. Maknanya kita ni walaupun
kadang-kadang dia tanya, kau ni anak siapa? Datang daripada mana? Kita jangan malu. Sebab memang itulah hadirnya kita daripada sesuatu. Tetapi kita tidak akan dipandang rendah kalau kita mempunyai ilmu. Macam kita sendirilah, ayah-ayah ibu banda rahmati Allah. Mungkin ada di kalangan orang tua kita, orang Indonesia. Ada di kalangan orang tua kita, orang Portugis. Maka bercakaplah benar, walaupun ianya pahit. Jangan kita mengaku sesuatu, padahal bukan ianya adalah milik kita. Soalah itu yang ditegur oleh Abdul Rahman bin Abi Habib kepada Abdullah ibnu Umar. Cakap saja kamu daripada kabilah mana. Cakap kamu hamba ke, ataupun kamu daripada suku sebahagian kaumnya. Maknanya kamu ni hamba kepada satu kabilah. Sebab tu Abdullah ibnu Umar pun berkata, lalu mengapa tidak engkau katakan dari golongan hamba mereka? Seolah-olah dia nak menafikan. Bahawasanya Abdul Rahman ni kata apa? Dia menafikan dirinya bukan daripada golongan hamba suku kaum Bani Tamim tadi yang disebutkan dalam riwayat ini. Maka tuan-tuan yang terhormati Allah, jujur dalam berkata. Siapa kamu, daripada mana kamu? Mak ayah kamu siapa? Apa kerja kamu? Bila kita nak berkahwin, orang tua kita tanya dekat bakal suami kita. Kamu ni anak siapa? Bapak kamu kerja kat mana? Kamu tinggal dengan siapa? Duduk sini kerja apa? Kenapa? Supaya pertanyaan itu dapat dijawab dengan baik. Bahkan pada masa yang sama, kita juga berlaku jujur. Tidak ada satu perhubungan yang akan jadi seandainya tidak ada padanya kejujuran. Sebab tu jujur. Apa yang ditanya, jujur. Macam saya sendiri. Saya salah silah keturunan saya ada Indonesia. Salah silah keturunan atuk-atuk saya, belah-belah ayah, atuk-atuk ada salah silahnya di Indonesia. Sebab itu kata arwah ayah saya, atuk saya ni seorang imam besar di Indonesia, dan juga arwah atuk saya ni seorang yang mempunyai masjid sendiri. Saya pun tak pernah pergi, tapi arwah ayah cerita. Maka ia salah satu kita punya kaum, maknanya keturunan kita. Tapi jangan kita cerita dengan orang, tak ada lah. Aku ni. Sebagai kita golongan bangsawan. Ada kalanya tak semua perlu dicerita. Ni daripada keturunan siapa? Kalau kita keturunan sultan, kita keturunan kayangan, kita tak cerita. Bukan bermakna kita nak belagak. Takut panggilan itu orang muliakan. Sebab tu ada kala boleh kita memberitahu, ada kala kita tak perlu beritahu. Cakap sahaja, aku orang yang biasa, aku orang yang keluarga aku sekian. Sebab tu kita tak perlu nak malu dengan apa yang kita ada, sebab itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang baru masuk. Minta maaf ada miscommunication sikit. Makna kita start tadi dah berlalu dekat 18 minit tadi. Kita start pukul 8. Mungkin ada yang baru masuk pukul 8 suku. Kita buka kitab Al-Adab Al-Mufrad muka surat ke-68. Boleh lah ibu-ibu? Tak apa, yang baru masuk tak apa, kita sama-sama. Maka, apakah riwayat ini mengajar kita? Mengakui kita daripada mana dan mana. Walaupun kita ni jenis hamba, sebutlah kita hamba daripada golongan tersebut. Jangan kita rasa malu. Sebab manusia ni tak ada orang rasa malu. Melainkan mereka ni buat maksiat, dia perlu rasa malu dengan Allah. Melainkan mereka ini melakukan maksiat dalam keadaan mereka tak sedar diri mereka maksiat, ini mereka kena malu. Duk pegang tangan bukan mahram, dia kena rasa malu. Sebab apa? Dia melanggar arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita siapa tak apa, kita jangan malu. Dulu pernah orang tanya, Ustaz ni daripada keluarga kaya ke? Tak ada, saya orang miskin. Dulu arwah mak saya bagi saya makan hari-hari ikan bilis dengan tahu. Alhamdulillah, besar-besar bila senangkan orang tua. Begitulah istilah. Tak payah kita, tak aku daripada orang kaya. Dulu memang aku dah kaya, tak boleh. Kita tak boleh sebut sesuatu yang kita tidak ada. Wallahu a'lam. Itu hadis yang ke-39. InsyaAllah. Faham je lah ibu-ibu? Berkata apa yang dikatakan dalam hadis 49 tadi, maka mengakui siapa kita, jangan membohongi demi sesuatu perkara untuk kita selindung. Tak boleh. Dan juga ada kala selindung perkara tersebut supaya tak mendatangkan fitnah pun bagus. Tapi bercakaplah dengan sesuatu yang lebih baik daripada mengakui sesuatu yang bukan milik kita. Wallahu a'lam. Jelas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita masuk muka surat ke-69.
babu maulal qaumi min anfusihim. Bab pada menyatakan hamba dari suatu kaum adalah termasuk dari keluarga mereka. Hadis marfu haddatsana Amru bin Khalid qala haddatsana Zuhairun qala haddatsana Abdullah bin Utsman qala akhbarani Ismail bin Ubaid an Abi Ubaidin an Rifa'ata bin Rafi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Umar ijma' li qaumaka fajama'ahum falamma hadaru baban Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi Umar faqala qad jama'tu laka qaumi fasami'a dhalika al-ansar faqalu qad nazala fi Quraisy al-wahyu faja'a al-mustami'u wan-naziru ma yuqalu lahum fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama baina azrihim faqala hal fikum min ghairikum qalu na'am fina halifuna wa banu ukhtina wa mawalina wala nabi sallallahu alaihi wasallam halifuna minna wa banu ukhtina minna wa maulana minna wa antum tasma'un inna awliya'i minkum minkumul muttaqun fa in kuntum ulaika fadhaga wa illa fanzuru la ya'ti nas bil a'mali yawmal qiyamah wa ta'tuna bil athqal fa yu'rada anhum summa nada faqala ya ayyuhan nas wa rafa'a yadayhi yad'ahuma ala ru'usi Quraisy ayyuhan nas inna Quraisyan ahlul amanah man bagha bihim qala Zuhair adhunnuhu qala al-awathira kabbahallahu limin khirahi yaqulu zalika salasa maratin. Dalam hadis babu maulal qaumin min anfusihim. Apa katanya? Daripada Rifa'ah muka surat 70 Ibnu Rafi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Umar, engkau kumpulkan bagiku akan kaummu. Lalu Umar mengumpulkan mereka. Maka tak kala mereka hadir ke pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar radhiyallahu anhu masuk lalu berkata, sungguh aku telah mengumpulkan bagimu akan kaumku. Maka telah mendengar hal yang demikian kaum Ansar. Lalu mereka berkata, telah turun wahyu pada kaum Quraisy. Maka telah datang kepada mereka, datang mereka yang ingin mendengar dan melihat apa yang dikatakan bagi mereka. Maka keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Lantas suara saya tak dengar ke? Jelas Ustaz. Mungkin tak dengar tu sila keluar masuk balik ya. Jelas molek pun. Jelas Ustaz, jelas. Jelas molek. Okey. Telah turun wahyu pada kaum Quraisy. Maka telah datang mereka yang ingin mendengar dan melihat apa yang bagi mereka. Maka Umar memanggil dia punya kaum nak dengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Lantas mereka berkata, adakah di kalangan kalian selain daripada kaum kalian? Maka Nabi kata, dalam kalian kaum Quraisy ni, ada selain daripada kaum Quraisy ni kaum yang lain? Maka mereka menjawab, ya ada. Maka Nabi kata, dalam perkumpulan tu selain kaum Quraisy ada, tapi mereka ini termasuk dalam golongan hamba. Dan juga ia ada bersama kami, iaitu khalif kami, iaitu orang yang berjanji untuk membantu dan menyokong anak-anak saudara perempuan kami dan hamba-hamba kami. Maka saat Nabi kata, ada tak seorang lain yang daripada orang lain, bukan daripada kalangan kamu, maknanya daripada kaum kamu? Maka dia kata ada, iaitu anak-anak saudara kami dan hamba-hamba kami. Nabi bersabda, pendokong kami adalah daripada golongan kami, anak-anak saudara perempuan kami adalah daripada golongan kami, dan hamba-hamba kita adalah dari golongan kita. Walaupun berbeza daripada kaum, tetapi telah menjadi hamba. Maknanya hamba ni istilah yang membantu kita. Yang duduk bawah kita, kita menjadi tuan. Maka, dan hamba-hamba kita adalah daripada golongan kita. Dan kalian telah mendengar
bahwasanya wali-wali aku adalah daripada kalian yang bertakwa. Maka sekiranya kalian bertakwa, kalian adalah wali-waliku. Jika tidak, maka kalian ambil perhatilah. Jangan pula datang manusia dengan amalan-amalan baik mereka pada hari kiamat, sedangkan kalian datang dengan dosa-dosa kalian. Lalu semua itu ditolak dari kalian. Kemudian Nabi bersabda, wahai manusia, sambil baginda angkat tangan dan meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kaum Quraisy. Wahai manusia, sesungguhnya kaum Quraisy adalah pemegang amanah. Barang siapa pemberontak terhadap mereka, kata perawi Zuhair, aku menyangka Nabi bersabda Allah akan melangkupkan wajahnya. Nabi SAW bersabda demikian, sebanyak 3 kali Allah menelangkupkan wajahnya. Maknanya kaum Quraisy ini adalah kaum yang mulia, pemegang amanah. Jangan memberontak kepada mereka. Seolah-olah dalam hadis ni Nabi kata apa? Sebahagian daripada kaum yang lain, tapi walaupun seorang hamba, anak-anak saudara perempuan, sekalipun dari kaum yang lain, tetapi mereka ini menyokong, mereka ini bersama membantu kami, maka ia juga adalah sebahagian daripada kami. Maka tidak boleh membezakan sama ada walaupun dia seorang hamba. Macam kita dengan orang gaji kita. Orang gaji kita, hamba kita lah. Seolah orang gaji. Orang gaji itu, walaupun dia daripada luar, bukan dalam keluarga kita, keturunan kita, tetapi tidak boleh kita menganggap sesuatu perkara yang boleh kita derhakainya. Sampai kita menyeksanya, sampai kita melayan seperti mana binatang. Kadang kita tengok, kita ambil orang gaji, tapi kita ni sering-sering marah. Ada kalanya sampai makan, hanya bagi bekas-bekas makan seperti mana ikan goreng saja. Sampai diseksa, sampai dimarahi. Ada kala orang gaji itu sampai dipukul. Sebab perkara-perkara yang tidak patut. Kita tidak boleh memuliakan hamba itu tetap ada. Walaupun dia bukan daripada keluarga kita ataupun keturunan kita. Saat dibawa, maka ia sebahagian daripada keluarga kita. Sebab itu khadam-khadam Nabi SAW, hamba-hamba Nabi SAW, para sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, Nabi tidak pernah menganggap mereka hamba, tetapi mereka memuliakan mereka. Sebab itu hadis ini gambaran kepada kita, apa kata Nabi, pendokong kami adalah daripada golongan kami. Anak-anak saudara perempuan kami adalah daripada golongan kami, dan hamba-hamba kita adalah daripada golongan kita. Dan kalian telah mendengar, maksudnya semua termasuk hamba adalah sebahagian daripada keluarga kita. Hamba ni macam mana tuan-tuan? Dulu kalau tuan-tuan perasan cerita Piramli, Alibaba Bujang Lapuk. Bukan, 3 Abdul. Khadam, dia panggil Khadam, sini mari. Khadam. Lepas tu bila Abdul Wahab dan juga Abdul Wahid kena jual, dia jadi hamba. Sebab apa? Dia dah kena beli. Hamba ni kena ada tuan. Dia kena turut apa tuan dia kata. Sebab tu kalau kita tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, dia ada siapa tu? Alibaba. Maksud dia abang dia yang apa, orang kata apa, yang membeli marjinah ataupun marjinah daripada pasar, dibawa sebagai pembantu rumah keluarganya. Akhir sekali dia membunuh Piramli dan kata almarhum Datuk Aziz Sattar kata apa? Aku merdekakan kau sebagai hamba. Maknanya tuannya melepaskan daripada ikatan. Selagi hamba, lagi itu ia kena turut atas perintah Tuhannya. Faham? Ibu-ibu dan rahmati Allah. Ini hamba. Zaman dahulu dipanggil hamba. Zaman sekarang kita panggil maid. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil maid. Atau dalam bahasa Melayu kita panggil pembantu rumah. Walaupun pembantu rumah, tetap kita kena muliakan. Seperti mana yang kata Nabi SAW sebutkan. Maka dia dah duduk walaupun daripada orang luar, duduk sekali dengan kita. Ia sebahagian daripada golongan kita. Tak boleh kita menzaliminya. Tak boleh kita menyakitinya. Kenapa tak boleh dengar? Maknanya kita tak boleh mengatakan sesuatu yang buruk padanya. Mesti kita muliakan dia. Wallahu a'lam. Begitulah keadaan yang disebutkan. Tu hamba ni zaman-zaman dulu ada. Sebab tu orang jual-jual kita Abdul Wahid, dia kena tipu dengan bapa mertuanya. Dia kata kalau marah, semua harta akan diboleh. Betulan anda marah?
Kalau marah, semua harta akan menjadi milik ayahanda. Maka dijual lelong. Dia ambil seorang peniaga namanya Jamal Pak Tongkol. Jamal Pak Tongkol tuannya. Hambanya adalah Abdul Wahab dan juga Abdul Wahib. Wallahu a'lam. Jelas ibu-ibu tentang hamba ini. Walaupun dia hamba, tidak boleh kita menyakiti dan menzalimi mereka. Wallahu a'lam. Jelas? Jelas, Alhamdulillah. Ke bonda-bonda tu ada pakai orang gaji ya? Tak ada. Tak ada, Alhamdulillah. Bonda no dia kata, saya masak Ustaz. Mana tak masak? Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung muka surat 75. Okey. Muka surat 70. 75 pula. 71 71. Sorry. Jangan marah lah. 71. Terbuka surah lain. Macam bonda Nori ni dia kena pakai orang gaji. Suruh masak asam pedas. Wallahualam. Hadis ke-41. Slow tapi boleh dengar. Saya tak pasti. Mungkin lain di tempat tuan-tuan ni. Atau ibu-ibu yang menjadikan sesuatu tak baik. Dan disebutkan hadis ke-41, babu man ala jariyataini aw wahidah. Bab pada menyatakan orang yang menanggung dua atau seorang anak perempuan. Haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Harmalah bin Imran Abu Hafsin At-Tujibi an Abi Usyanah al-Ma'afiri an Uqbah bin Amir qala sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kana lahu salasu banatin wa sabaru alaihinna wa kasahunna min jidadihi kunna lahu hijaban minan nar. Daripada Uqbah bin Amir, dia telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ada baginya 3 anak perempuan dan dia bersabar terhadap mereka, memberikan pakaian daripada hartanya, pakaian itu mestilah pakaian yang dibenarkan agama, maka akan mereka menjadi pelindung daripada api mereka. Sebab tu beruntung ada anak perempuan. Macam saya ada anak perempuan 2, tapi mesti didik dengan agama. Jangan tak didik dengan agama. Yang mesti diajarkan dengan agama, suruh belajar Al-Quran. Anak perempuan ni dia tak lama dengan kita sebagai ibu ayah. Betul mak boleh sebut mungkin dia lebih lama dengan suami dia. Sebab anak perempuan ni saat dah besar, usia dia dah mula matang 18, 19 tahun, 20 tahun, dia dah mula matang. Bila dia dah mula matang, dia dah boleh ada kehidupan sendiri. Lepas tu Nabi kata ada 3 perkara yang disegerakan. Yang pertama adalah bila waktu masuk solat, maka solatlah. Bila anak telah cukup pada usianya, maka nikahkanlah. Macam orang lelaki ni, mungkin ada yang nikah 25. Tapi orang perempuan ni, ada kalanya cepat. Tapi zaman sekarang ni, anak perempuan tidaklah berkahwin terlalu cepat. Ada kadanya sampai 30 tahun, ada usia 31 tahun, ada usia 32 tahun. Rezekilah antara jodoh. Jodoh ni kita tak boleh ramal. Kalau kita ramal, dah macam kita pula Tuhan. Tapi orang-orang dulu, umur 13 kahwin dah. Umur 15 kahwin dah, 16 kahwin. Apa kata mak mereka, kata apa? Senang, biar orang jaga, dia belajar bertikarya. Sebab tu orang dulu, 13-14 tahun dah pandai masak. Masak pun bukan macam kita mak. Zaman dulu masak kena pakai dapur arang. Sekarang pakai gas saja, ketak je, ketut. Kalau kita tak pakai gas pun tak apa. Lepas tu, lagi satu, kita sekarang ni pakai elektrik je. Masuk air fryer, siap lah semua ni. Semuanya, dah boleh kita masak. Tapi, jaga anak perempuan ni, mesti pakaiannya daripada harta. Maknanya kita gunakan sebaiknya nafkah dalam apa yang kita ada. Kita beri pakaian kepada mereka. Maksudnya, kita tanggung keperluan mereka, berikan yang terbaik sekadar kemampuan kita. Jangan kita ikut orang.
Orang beli baju mahal, kita nak beli baju mahal. Orang beli baju murah, kita pun nak beli baju murah. Tak apa, kita ikut kemampuan kita. Dalam didik anak, jangan ikut orang. Kalau kita orang, kita yang jadi rugi. Bila kita rugi, kita yang stres. Sebab tu, nak didik anak, yang penting dia mesti faham agama. Setiap mukallaf itu wajib untuk belajar agama. Wallahu a'lam. Maka jagalah baik-baik. Kalau dah ada anak perempuan 2-3 orang, sebab tu kita jangan rasa rugi. Kalau ada anak perempuan lebih. Sebab kalau ada anak lebih daripada satu, bagus. Didik dia baik-baik, bagi keperluan dia baik-baik, jadi anak-anak yang baik, insya-Allah menjadi pendinding daripada api neraka. Makna anak-anak perempuan ni kita jaga baik, boleh jadi satu syafaat buat kita daripada masuk dalam neraka Allah, insya-Allah. Dan juga pada hadis haddatsana al-Fadl bin Dukaini qala haddatsana Fitrun an Surajli qala sami'tu Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin tudrikuhun abnatani fayuhsinu suhbatahuma ila adkhalatahul jannah. Daripada Suraibil telah berkata, aku telah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, tidaklah seorang Islam yang mempunyai 2 orang anak perempuan lalu dia menjaganya dengan baik. Tadi 3, ini 2 pula. Lalu dia jaga dengan baik. Dia bagi agama, dia ajarkan tentang agama. Jaga dengan baik ni maksud dia apa? Jaga dia supaya dia jadi orang yang solehah. Ini bukan kita jaga saja, tapi anak kita solehah juga, tapi Contoh, kita bagi dia didikan yang baik, kita ajarkan dia tentang agama, jadikan dia anak yang solehah. Sebab tu kata Nabi, jaga dengan baik, melainkan keduanya akan memasukkannya ke dalam syurga. Sebab jagaan kita, dia jadi anak solehah. Kan kita kalau teringin, kita seronok tengok anak-anak orang, kalau anak perempuan dia hafiz Quran, anak perempuannya pandai baca Quran, kita kata sejuk perut mak mengandung. Anak kita tak pandai baca Quran, jangan kita salahkan anak kita. Anak kita tak sama dengan anak orang. Maknanya, biarlah apa pun sekali, penting anak kita pandai baca Quran, tak hafiz pun tak apa. Yang penting dia faham agama. Besok kita mati, anak kita dah faham agama Islam kita. Dia doa kita selalu, dia minta ampun pada Allah, kita selalu duduk dalam kubur. Hak ni kita kata satu benda yang kita nak. Kalau kita tak nak benda-benda macam ni, dia jadi sangkanlah tuan-tuan. Sebab tu tak apa. Yang penting kita didik dia. Anak perempuan 2 ke, ni kelebihan ni cuma pada anak perempuan saja. Anak lelaki Nabi tak sebut. Tapi setiap anak itu adalah saham bagi kita. Tak kira lelaki ke, tak kira perempuan. Cuma hadis ini keutamaan bagi wanita. Wanita yang solehah, sebaik-baik perhiasan di dunia. Sebab tu Nabi kata, sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita solehah. Cuba bayangkan anak-anak kita, anak yang solehah. Pakainya sedap, mata memandang. Tutupnya aurat, Masya Allah. Seronok hati kita tengok anak kita, Masya Allah, solehahnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan juga, bila jadi begitu, kita kena sabar. Sebab tu didik anak perempuan, kita kena sabar. Tetapi fadilahnya sangat besar. Wallahu a'lam. Dan insya-Allah kita sambung lagi pada muka surat 72. InsyaAllah. Dan disebutkan disebutkan juga dalam hadis yang lain, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Sa'id bin Zaidin qala haddatsani Ali bin Zaidin qala haddatsani Muhammad bin al-Munkadir anna Jabir bin Abdullah haddatsahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man kana lahu salasu banatin yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannah albattata. Andi kata. Faqala rajulun min ba'di faqala rajulun min ba'dil qaum wasintaini ya Rasulullah. Qala wasintaini. Jabir bin Abdullah dia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ada baginya 3 orang anak perempuan yang dia melindungi mereka, mencukupkan mereka keperluan. Maksud dia lindungi itu apa? Daripada perkara-perkara yang bahaya, daripada perkara musibah yang menimpa. Dia maksud dia lindungi mereka tu menjaga sesuatu yang baik. Maka disebutkan juga mencukupkan keperluan mereka dan menyayangi mereka, bagi yang terbaik buat mereka dan mencukupkan keperluan mereka. Lalu dan menyayangi mereka, maka wajiblah baginya syurga. Lalu telah berkata kepada seorang lelaki daripada orang ramai yang hadir, sekiranya 2 wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan juga dua orang. Ada 3, ada 2, hatta seorang sekalipun anak perempuan ni besar manfaatnya kalau kita dapat jaga dengan kebaikan. Kalau kita dapat jaga dengan sebaik-baiknya. Sebab tu bila ada anak perempuan bersyukur. Ada orang mengeluh, Ustaz, semua anak perempuan, tak ada anak lelaki. Jangan ngeluh. Hadis ini kegembiraan bagi orang yang ada anak perempuan. Makna bukan anak lelaki tak bagus, anak lelaki pun bagus. Besok meninggal ada yang solatkan kita. Besok meninggal ada yang usung jenazah kita. Takkan orang perempuan usung, orang perempuan tak kuat. Sebab tu kedua-dua anak ini ada kelebihan masing-masing. Cuma hadis ini menceritakan tentang anak perempuan. Mana anak perempuan ni dilebihkan baginya kepada mereka yang menjaga. Syukur, alhamdulillah. Ini yang kita kata rezeki. Sebab tu kita tak boleh nak tahu macam mana gambarannya, tetapi inilah aturan Allah. Sebab tu kita kena bersyukur sentiasa. Syukur sentiasa asbab daripada apa yang kita dapat. Sebab tu ada orang mengeluh dengan saya, Ustaz, saya dapat anak lelaki, anak perempuan tak dapat. Saya kata tak semua apa yang kita nak Allah bagi. Ada kalanya Allah bagi apa yang kita perlu. Hari ini kita belajar hadis tentang anak perempuan, maka kita jaga elok-elok anak kita. Jadikan dia anak yang soleha. Tapi Ustaz, anak saya ni Ustaz, susahnya nak didik dia. Anak perempuan Ustaz, ya Allah, kadang hati ni geram tengok susahnya Ustaz. Antara kata guru kami, kita ni tak ada kuasa nak ubah seseorang. Kita boleh nasihat, kita boleh sampaikan, kita boleh tegur. Tetapi yang ubahnya adalah Allah. Yang akan memberi hidayah kepadanya adalah Allah. Sebab tu kata guru kami, sambil kita nasihat, sambil kita tegur anak-anak perempuan kita, pastikan kita ini sentiasa jadikan diri kita ni, apa maksudnya? Sentiasa jadikan diri kita ni orang yang selalu memberi anak supaya apa? Dia jadi orang yang baik. Walaupun kita ni tak mampu daripada segi kewangan, pastikan diri anak kita jadi anak yang baik. Sebab tu anak perempuan ni memang ada kalanya sampai satu saat kita rasa give up. Sampai kita suruh dia kahwin. Kahwinlah. Susah nak jaga hang. Ya hang ada lelaki, hang jaga diri sendiri. Tak. Kita tak perlu give up. Kalau kita give up, kita rugi. Tapi hari ini kita dah belajar, bermakna kita akan dapat sesuatu yang besar di sisi nilainya. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan terhormati Allah, Nabi sebut akan kelebihan anak-anak perempuan. Anak-anak lelaki ke, anak-anak perempuan memang jadi tanggungjawab kita untuk jaga. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Maka hari ini kalau kita dapat anak lelaki, jaga didik mereka, hantar pergi belajar agama. Dapat anak perempuan, belajar juga, hantar mereka didik agama. Dah Ustaz, tapi anak saya susah lah nak cakap Ustaz. Lagu mana Ustaz? Mudah saja, doa jangan kita tinggal. Doa banyak-banyak.
Ya Allah, aku ni tak ada kekuatan, wahai Allah. Aku ni tak ada kekuasaan untuk ubah anak aku. Aku tengok anak aku ni, ya Allah, hati aku sayu. Doa tiap-tiap malam rintih pada Allah. InsyaAllah, satu hari nanti mesti Allah makbul. Lambat atau cepat saja. Sebab doa seorang ibu ni dia power. Tak pernah terhijab. Bahkan tu Allah makbulkan. Mungkin bukan hari ni dia berubah. Mudah-mudahan satu hari ada lelaki yang dapat ubah dia. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah. Itulah harapan ibu dan ayah. Tak ada orang lain. Saya tanya pada ibu ayah lain, wahai ibu ayah, apakah harapan sebelum meninggal dunia? Saya meninggal dunia tak ada lain. Saya nak anak saya jadi soleh, anak saya solehah. Besok saya dalam kubur, saya nak rehat. Saya sentiasa tunggu doa daripada anak-anak saya. Tapi kalau anak-anak saya pun tak faham agama Ustaz, saya mati pun tak jadi tenang. Allahu Akbar. Sayunya bila seorang ibu yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Dan pada hadis 42, apa katanya babu man ala salasa akhawatin. Bab pada menyatakan orang yang menanggung 3 orang saudara perempuan. Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Saleh an Sa'id bin Abdurrahman bin Mu'min an Ayyub bin Bashir al-Muawi an Abi Sa'id Khudri anna Rasulullah SAW qala la yakunu li ahadin salasu banatin aw salasu akhawatin wa fayuhsinu ilaihinna ila dakhala al-jannah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah bagi seseorang yang memiliki 3 anak perempuan atau 3 orang saudara perempuan. 3 orang saudara perempuan ini adalah anak-anak buah kita atau saudara-saudara kita walaupun bukan mahram. Mereka ini lalu dia memperlakukan mereka dengan baik, melayan mereka dengan baik. Memperlakukan ni maksudnya walaupun dia bukan darah daging kita, saudara tadi, tapi dia darah daging kita, tapi bukanlah satu perut dengan bukan kita yang melahirkan, tetapi fadilatnya sangat besar. Kalau kita memperlakukannya dengan baik, maka masuklah ia ke dalam syurga. Maknanya anak perempuan ni fadilatnya sangat banyak rupanya. Sebab tu mesti kita ada berniat nak dapat anak perempuan. Satu dapat 2, tak 2 dapat 3, tak 3 dapat 4. Mesti kita niat. Macam Bonda Norini, dia ada 1 orang perempuan. Betul Bonda Norini 2 Ustaz. Dah tua. Lupa. 2 perempuan, 1 lelaki. Macam Ustaz juga. Sama. Okey lah, tu dapat itu fadilah tu dah kahwin. Alhamdulillah. Dah masuk syurga. Macam Bonda No ada 3 perempuan, 2 lelaki. Betul no Bonda No? 2 perempuan, 3 lelaki. Oh, terbalik. 2 perempuan, 3 lelaki. Alhamdulillah. Ada 2 perempuan. Sama Cik Ha, 2 perempuan, 3 lelaki. Sama tak no. Tak ada anak perempuan. Ada anak saudara, lakukan baik-baik. InsyaAllah pun dapat fadilah masuk ke dalam syurga. Sebab tu kita kena excited bila kak kita ke adik kita mengandung, bila dia dapat lahir, dapat anak perempuan lelaki. Dapat anak lelaki, Alhamdulillah. Dapat anak perempuan pun, Alhamdulillah. Dua-dua kita kena layan baik. Fadilatnya sangat besar. Wallahu a'lam. Kita berhenti dululah Bonda Noh dekat situ pada hadis ke-43 muka surat. Surat 73 Ustaz. Mungkin ada nak berkongsi. Mungkin ada nak tanya soalan, mungkin ada masa lagi. Bolehlah. Tak belum. Tak 55. tu 2 soalan. Silakan. Saya berhenti 8.55 boleh Bonda nak tarik nafas sebab Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Rizwan. Ya. Tak dengar lah. Pertanyaan untuk penjagaan anak perempuan di waktu kecil dan besar. Ada beza tak untuk penjagaan anak perempuan ni? Macam mana didikkan dia? Maknanya anak perempuan ni waktu kecil dan besar.
Kita lihat apa yang Nabi sallallahu batas-batas alaihi pergaulan dia, batas-batas penjagaan dia. Maksudnya anak lelaki tu berbeza kan cara penjagaan dia. Anak perempuan ni bagaimana? Sebab saya memiliki seorang puteri umur baru 5 tahun. Alhamdulillah. Masya Allah. Seronok dengar. Alhamdulillah. Kata Ustaz batas-batas macam mana Ustaz? Saya baru ada anak seorang, anak perempuan. Macam mana batas-batas? Bagi seorang wanita, dia ada batas. Maknanya ada perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan kepada ibu dan ayah. Maka ibu dan ayah tidak boleh melakukan satu perbuatan yang tak baik di hadapan mereka supaya tidak menjadi ikutan kepada mereka. Batas aurat ayah dengan si anak perempuan pun perlu dijaga. Itu usia kecil, kita menjadi sesuatu tuan kepadanya. Maka bila dah besar, maksudnya kita jadikan anak kita ni seperti raja waktu kecil. Kita manjakan dia. Bila dah besar usianya, kita didiknya. Kita pula mendidiknya supaya jadi anak baik. Kan Nabi kata bila dah dewasa, kita jadikan dia sebagai kawan. Maka ada proses-proses Nabi sebut. Cuma waktu kecil ini, pastikan anak perempuan ini mengikut pakar sains katakan, bahwasanya anak perempuan ini lebih cenderung kalau rapat dengan ibu dan ayahnya lebih cenderung otaknya lebih berkembang. Maksudnya bukan berkembang maknanya tak baik duduk dengan ibu. Sebab si ayah ni dia ada satu tarikan berbeza kalau rapat dengan si anak perempuan. Tapi anak perempuan ni selalunya sukar untuk rapat dengan si ayah. Bermakna untuk kita dekat dengan dia, keprihatinan anak lelaki dengan perempuan lain. Anak perempuan ni sifatnya agak manja. Bila mana kita nak didik anak perempuan seusia yang kecil, kita kena ada time untuk dia. Kita kena ada caring untuk dia sampai suatu saat, kata guru kami, walaupun dia dah masuk sekolah, dia tak nampak laki lain melainkan kita sebagai seorang ayah. Maknanya dia suka cerita dengan kita. Tapi kalau kita daripada kecil, memang kita kerja. Memang Ustaz kerja macam mana? Ada masa kita sibuk macam mana sekalipun balik kerja, penat macam mana, kita mesti ada masa gurau dengan dia, mesti ada masa cakap dengan dia, supaya apa? Bila dia besar nanti, dia tak ada rasa kehilangan kasih seorang ayah. Sebab bila kita daripada kecil ada masa, bila dia dah dewasa, dia juga akan menjadikan kita tempat untuk bercerita. Apa jua masalah, sampai suatu hari, kita berikan kepada orang lain, iaitu suaminya. Maka, untuk didik anak perempuan ini, caring utamanya adalah beri masa kepada dia. Sebab anak perempuan ni dia ada satu sifat. Dia mesti ada yang membimbing, mesti ada yang menjaga, mesti ada yang melayaninya. Kalau dibiar, sampai suatu saat hatinya akan jadi keras. Bila keras, dia tak nampak kasih sayang. Bila tak nampak kasih sayang, di saat itu bila membesar, dalam keadaan membesarnya tidak baik. Apa yang perlu tuan buat, cuma adakan masa untuk bermain. Bila dia dah pandai berkata, adakan masa dengar dia berbicara. Bila dah besar sikit, cuba dengar, bawa pada suatu masa, dengarkan luahannya sebagai seorang anak. InsyaAllah, anak kita akan anak yang baik. Cuma pesan saya tuan, ada duit lebih, hantarkan belajar agama. Jangan kita ajar agama bila dah besar. Sukar nanti. Sebab tu pepatah orang tua, melentur buluh biar dari rebungnya. Daripada kecil ni kita kena jaga agama. Yang penting sekali, mak ayah mesti jaga perbuatan. Sebab anak-anak ni suka tengok mak ayah. Mak ayah dijaga perbuatan. Kita bergaduh dengan isteri sekalipun, jangan gaduh depan anak. Bertengkar depan isteri sekalipun, jangan bertengkar depan anak. Sebab ia sesuatu benda yang tak baik. Penerimaan anak-anak ni, dia berbeza waktu kecil. Sebab itu, mesti kita jauhkan. Mesti ada masa untuk anak-anak, ada duit, hantarlah belajar agama. InsyaAllah, anak kita akan jadi anak yang salihah. Wallahualam. Terima kasih Tuan atas pertanyaan. Ustaz pun. Okey. Ada lagi ke, Ridwan? Ini rapat dengan saya lah. Tapi itulah, kadang-kadang kita macam kita balik kerja kan, masa tak ada luang dengan anak perempuan semua. Tapi saya ingatkan dia satu je lah, solat. Tapi itulah, sekarang ni berbalik pula pada saya. Anak perempuan tanya, setiap kali saya balik, Walid dah solat belum? Allah. Kan? Dia cakap nak berjemaah dengan Walid. Tapi
kita ni balik kerja terus singgah masjid kan. Azan dia waktu tu kan kadang-kadang Walid dah solat belum? Lepas tu saya cakap tak apalah, Walid solat lagi sekali. Sama-sama lah, maksudnya kita ajari didik dia lah. Dari segi pengajian agama tu, insyaAllah dari segi pengajian agama saya minta kadang-kadang malam ada masa, ada luang, saya semak dia punya pengajian. Dia nak mengaji kan, okey, kita follow je. Tapi itulah saya kalah dengan anak perempuan ni. Itulah masalah, apa yang dia nak kita turuti lah. Tapi dari segi agama lah, dari segi lain kurang sedikit lah. Tapi cumanya ketegasan tu dari segi macam mana. Macam saya dulu dididik rotan kan, apa kata-kata yang agak garang lah, yang sukar lah kadang-kadang kita boleh terima kan. Pengajaran orang-orang dahulu dengan sekarang berbeza kan, mentaliti nak dahulu dengan sekarang ni berbeza, lagi luas pandangan dia kan. So dari segi ketegasan lah tu, saya cumanya tak tahu macam mana kan. Saya banyak kalah dengan anak perempuan ni kan. Itulah saya harap Ustaz doakanlah kita semua agar dia beri hidayah, taufik semua. Dia, tuan, betul. Saya pun ada anak perempuan. Sebab anak perempuan ni, dia mesti ada ketegasan. Ketegasan tu mengikut pada keadaan kesesuaian. Anak-anak jangan terlalu tegas, nanti hati mereka keras. Ada kala rotan yang ada bukan untuk memukul, tetapi niatkan dalam diri mendidik kerana Allah. Jangan tak dirotan, tapi rotan bukan sampai berbirat. Tapi jangan pula rotan di atas punggungnya. Rotanlah di bawah punggungnya. Rotan, niat, ya Allah, rotan ni supaya dia jadi anak yang salihah. Rotan tu mesti ada. Ketegasan didik anak mesti ada. Tak boleh kita turuti semua sampai kelak nanti memakan diri. Nak turut, ikut kemampuan kita. Kena ada sifat ketegasan. Kalau tak ada sifat ketegasan, lama-kelamaan dia dah terbiasa melakukan. Kena jaga bab tu. Mesti kita ada sifat ketegasan. Kalau tak kita tegah, lama-lama besar, dia tak respect kita. Lama-kelamaan, dia akan boleh jadi istilah orang pijak kepala kita. Cuma Tuan Rizwan yang bertanya tadi, anak kita kena sayang. Tegah mengikut keadaan. Jangan tegah tak kena perasaan. Kena hawa nafsu, kena tindakan yang melulu, menjadikan anak kita benci pada kita. Nak tegah, kena pada tempatnya. Tegah pada masa sama, tegah mendidik. Bukan tegah menakutkan. Kalau tegah menakutkan tu, takut-takut satu hari nanti anak dendam dengan kita. Bila dendam, bila kita tua, dia reply balik. Kita takut yang tu. Tegah mesti ada, tapi tegah mendidik. Bukan tegah sampai dia membenci. Kita tegah kita sampai tak sedar diri, mengikut hawa nafsu. Tegah mesti tegah mendidik. Maksud tegah mendidik, tegah mengikut keadaan. Macam mana kita nak tengok? Anak-anak kecil, dia kena psikologi. Dia bukan dewasa. Dewasa, dia dengar, dia boleh faham. Anak-anak kita sebut kecil, kita marah dia tak boleh faham. Mesti dengan psikologi. Ayat-ayat psikologi yang dapat tarik perhatiannya. Wallahu'alam. Jelas tak, Tuan Rizwan? Okey. Alhamdulillah. Jadi, saya Ustaz dulu dah nak berundur. Ustaz nak berundur dah? sebab ada kuliah Pak YB. Jadi tak apalah, Alhamdulillah perkongsian ilmu Ustaz pagi ini. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan kepada Ustaz Muhammad Zukri, berpandukan kepada pengajian berkitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi seperti apa Ustaz tadi, banyak perkongsian tentang kejujuran, kerana kejujuran itu adalah kunci kesetiaan. Andai terbuka pintu keraguan, retaklah dinding kepercayaan. Dan juga tentang didikan anak-anak, mudah-mudahan yang masih ada anak yang kecil, anak perempuan dijadikan anak yang solehah, diberi didikan yang baik dan faham agama. Moga-moga anak kita yang kita didik menjadi anak yang soleh-solehah, faham agama dan barakah kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Terima kasih sekali kepada Ustaz dan kepada semua jemaah. Sebagai penutup, mohon Ustaz bimbing bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Kita jumpa Terima lagi. kasih Ustaz. Sama. Teruskan mudahkan Ustaz di Terima kasih, kuliah Ustaz. seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. 5.15 bersama dengan Ustaz Elin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Moga Ustaz sihat-sihat.